Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan bab 9 yang bertajuk jenis-jenis riba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Rostam, nombor matrik 10 DIB 21F1045. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan riba. Dalam bahasa Arab, perkataan riba membawa maksud lebih ataupun bertambah. Mengikut hukum syarak, riba merupakan bayar semula terhadap suatu pinjaman yang dibayar lebih daripada yang diterima semasa melakukan pinjaman. Istilah riba juga telah ditafsirkan secara kasar sebagai mengejar keuntungan haram, eksploitatif yang dibuat dalam perniagaan atau perdagangan di bawah undang-undang Islam, sama seperti riba. Amalan riba dalam kegiatan ekonomi bukan merupakan satu perkara yang baru. Amalan riba telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Orang Yahudi yang tinggal di Madinah telah menjadikan sistem riba dalam urusan perniagaan dan perdagangan dengan orang Arab. Oleh itu, orang Arab Madinah telah dikuasai oleh orang Yahudi dalam kehidupan ekonomi mereka. Hal ini telah menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan dan tertindas dengan bebanan hutang yang kian bertambah dan meningkat selagi bayaran balik pinjaman tidak dilunaskan. Setelah orang Arab Madinah memeluk agama Islam dan bandar itu dikuasai oleh orang Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, baginda telah memerangi amalan riba. Baginda telah menegah orang-orang Islam daripada melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan unsur riba. Secara beransur-ansur, kehidupan orang Arab Madinah telah terlepas daripada cengkaman sistem dan amalan riba itu. Mereka kemudiannya menuju ke arah kehidupan yang sempurna yang berteraskan perpaduan dan kerjasama. Dengan itu, mereka telah berusaha dengan gigih untuk membina sebuah negara yang aman dan makmur. Bagi umat Islam, sikap memusuhi riba ini semakin bertambah kuat dan menyeluruh apabila sampai wahyu Allah SWT kepada Rasulnya. Hukum riba. Semua pihak ataupun individu yang termasuk dalam pengurusan pinjaman adalah terlibat dengan kegiatan riba. Mereka terdiri daripada peminjam, iaitu penerima hutang, dan pemberi hutang atau institusi yang memberi hutang. Dalam Islam, telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawasanya amalan riba adalah haram dan merupakan dosa besar yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Mereka yang melakukan riba adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya jika tidak bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Badri. Nombor matrik 10 DIB 21F1053. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi riba ad-duyun dan riba al-buyu. Riba ad-duyun ialah jenis riba yang muncul dari hutang. Ia merupakan lebihan yang terhasil disebabkan tempoh. Ia terbahagi kepada dua, iaitu riba al-qad dan riba al-jahiliyah. Seterusnya, riba al-buyu. Riba al-buyu ini ialah jenis muncul daripada jual beli barangan ribawi. Ia merupakan ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barang ribawi atau pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Zaifah bin Muhammad Ilmi, nombor matrik 10 DIB 21F1013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalil Al-Quran dan hadis untuk riba. Siapa sahaja yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.
Mengenai dosa riba, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ab'adu annaka sab'a ma yadar faqala sahabah ma hadha ya Rasulullah asyirku billah as-sihru qatlul arwah allati haramallahu 'alaiha illa bil haqq wa akal riba wa akal amwal al-aitam wal hurub min al-harb wa itham zina. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Sahabat tanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Syazim bin Abdul Aziz. Nombor metrik 10 DIB 21F1047. Hari ini saya akan bercakap mengenai jenis-jenis riba duyun. Riba duyun ini dapat 2 jenis. Yang pertama, riba qard. Berlaku apabila cas tambahan dikenakan ke atas hutang pada awal tempoh perjanjian berlaku. Contohnya, Ali meminjam RM200 kepada Matin. Akan tetapi Matin menyatakan bahawa Ali perlu membayar semula wang yang dipinjamnya berjumlah RM250. Maka RM50 tersebut merupakan riba qard. Riba yang kedua ialah riba jahiliah. Berlaku apabila peminjam dikenakan lebihan cas atas sebab kegagalan untuk melunaskan jumlah pinjaman pada tempoh yang ditentukan. Dengan kata mudahnya, cas yang dikenakan selepas habis tempoh perjanjian. Contohnya, adik meminjam RM100 daripada Ahmad dan dikehendaki untuk menyelesaikan hutang tersebut 1 bulan dari sekarang. Akan tetapi, sekiranya adik gagal untuk melunaskan hutangnya kepada sebelum tempoh 1 bulan yang ditetapkan, maka adik dikehendaki untuk membayar RM120. Lebihan RM20 yang dicas oleh Ahmad merupakan riba jahiliah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya Logiswara Rahman, saya dari DIB 2B. Nombor metrik saya adalah 10 DIB 21F1005. Untuk hari ini, saya nak berkongsikan tentang jenis-jenis riba al-buyu. Terdapat 2 jenis riba al-buyu. Yang pertamanya, riba al-nasiah, iaitu riba penangguhan. Apakah itu riba al-nasiah? Transaksi jual beli yang melibatkan 2 barang ribawi yang ditukar atas penangguhan. Contohnya, penjualan 1 kilogram emas pada $10,000 secara tertunda, sama ada satu atau kedua-dua nilai balas ditangguhkan. Seterusnya adalah riba al-fadil, iaitu lebihan riba. Transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran satu komoditi ribawi seperti kurma, gandum dan lain-lain. Untuk jenis komoditi yang sama tetapi jumlah atau berat yang berbeza, contohnya pertukaran 10 kg kurma berkualiti tinggi dengan 20 kg kurma berkualiti rendah. Akhir sekali, riba al-buyu kadang-kadang disebut sebagai riba kafi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Faris Mukri bin Syed Zainul Asri. Nombor metrik saya 10 DIB 21F1068. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan riba. Secara umumnya, kita mengetahui hukum riba seperti mana pendapat para ulama yang bersepakat bahawa hukum riba dalam Islam dan bermuamalah dengannya adalah haram. Oleh itu, sebarang muamalah jual beli atau perniagaan yang disertai dengan riba adalah tidak sah. Ia termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar. Kesimpulannya, sedarilah betapa besar dosa riba dan musahabah diri kita dan pengurusan kewangan sebaliknya. Sekian, terima kasih.